Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman-halaman yang telah pun kita baca, sudah pun kita fahami serba sedikit. Kita ingin mengulang agar pengulangan ini menetapkan, meneguhkan lagi intipati daripada surah Ibrahim, surah yang ke-14 yang mempunyai banyak cahaya, banyak permata untuk kita sama-sama rungkai, sama-sama kita dalami dan masukkan ke dalam hati kita sehingga kita mengamalkannya, memimpin kehidupan kita di dunia ini. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita nak mengulang kaji hari ini ya, dan kita bertuah hari ini kita bersama dengan pegawai kajian R&D dan juga think tank bagi My Quran Time yang melakukan kajian yang membekalkan maklumat-maklumat kepada saya lah, terutamanya pentadabbur, iaitu Al-Fadhil Ustaz Safri Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khair insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita gembira hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri untuk sama-sama mengulang kaji daripada halaman 255 hingga 259. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada mungkin di mana-mana lokasi, saya menyuruh tuan-tuan untuk share ya, kongsikan dengan rakan-rakan, dengan ahli keluarga. Kita nak mengulang kaji, mungkin ada yang terlepas beberapa hari lepas, tapi kali ini kita nak melihat apakah intisari dalam halaman ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan daripada surah Ibrahim ayat 1 dan ayat 2. Memulakan surah Ibrahim dan kemudian nanti kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri untuk kita melihat gambaran luas surah Ibrahim ini. Kalau sebelum ini surah Ar-Ra'du, surah Ibrahim ini apakah yang cuba disampaikan, apa mesej yang kita boleh dapat secara luas sebelum kita mengulang kaji halaman demi halaman. Kita baca dahulu ayat 1 hingga 2 surah Ibrahim. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, dan tak lupakan tetamu bintang ilmuwan kita pada kali ini Ustaz Safri. Sama-sama kita di online, insya-Allah kita bacakan terlebih dahulu ayat 1 dan 2, insya-Allah menjadi asas perbincangan pada surah Ibrahim pada hari ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 dan 2 daripada surah yang ke-14 surah Ibrahim pada muka surat 255 yang kita insya-Allah cuba untuk mengulang kaji hari ini sehingga halaman 259. Apakah terjemahan daripada ayat pertama kedua tadi? Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, iaitu jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan kerana ditimpa azab siksaan yang sangat berat. Kalau katakan Ustaz Safri boleh mencerahkan gambaran luas surah Ibrahim, dan kalau boleh sentuh sedikit tambahan Ustaznya pada ayat yang nombor 2 itu ada Allahil ladzi. Ya, biasanya saya biasa dengar Allahul ladzi kan. Kalau ada pencerahan dari segi bahasa Arab tambahanlah Ustaz ya selepas Ustaz menerangkan tentang gambaran surah Ibrahim. Silakan Ustaz Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Fatul dan Ustaz Irmizi. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Bersyukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini mengulang kaji surah Ibrahim. Surah Ibrahim adalah surah Makkiyah, iaitu ada 52 ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliyah, sebagai penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok secara umum kepada surah Ibrahim ini, yang pertama Allah mulakan dengan alif lam ra huruf muqatta'ah yang merupakan salah satu intibah. Kita ambil perhatian apa yang Allah nak sampaikan kepada kita selepas ini, iaitu Al-Quran adalah sebagai pembimbing yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu membawa manusia daripada jalan yang zulumat kepada jalan yang terang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surah ini juga ada perintah solat, infak, baik infak itu tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Kemudian pada surah ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, iaitu ada kisah para rasul, di antara dia kisah Nabi Musa alaihissalam. Apa tujuan dia adalah untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap para rasul atau para nabi itu menyampaikan risalah dakwah sesuai dengan bahasa kaum. Salah satu contoh dia adalah Allah beri satu perumpamaan tamsil ataupun perkataan-perkataan yang agar kita dapat memberikan tumpuan perhatian. Di antara dia Allah beri perkataan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang indah, pohon yang rindang, iaitu merupakan perkataan yang baik dan perkataan yang salah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada umat-umat terdahulu, terutama iaitu berkaitan dengan Al-Quran dan juga penyelamatan umat Nabi
Musa alaihissalam. Yang menarik lagi tuan, dekat sini di ujung daripada surah Ibrahim ini ada perkataan ulul albab. Artinya hanya orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti dan memahami, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan tadi, perkataan Allahi, biasa kita dengar Allahu kan. Ya, biasa. Rupanya di antara ayat ini ada kaitan dia dengan Azizil Hamid. Azizil Hamid, maka di sini Allahi yang dalam istilah bahasa Arab dia adalah badal. Jadi itu kaitan dia di antara Azizi Al-Hamidi, seolah-olah ayat ini ada berkaitan dengan ayat pertama dengan ayat yang kedua. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Safri ya, menjelaskan tadi tentang gambaran luas surah Ibrahim, surah ke-14 ini. Dan sebenarnya tadi Ustaz ya, Allahi ya, bukan Allahu, kerana ada tanasub ataupun kaitan dengan ayat yang sebelumnya itu tadi ya. Jadi ini untuk kita tahu bahawa kalau bercakap tentang jalan Allah yang Al-Aziz Al-Hamid, sambung lagi mengapa Allah ini Al-Aziz Al-Hamid, rupa-rupanya kerana milik Allah lah segala apa yang ada di langit bumi ini, yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga betapa hebatnya ya, segala pujian hanya layak bagi Allah yang menguruskan tanpa cacat celanya. Dan inilah yang kita nikmati, yang kita perolehi sampai tahap ini ya, untuk kita sama-sama syukuri, sama-sama kita ambil serius ya kepada segala nikmat yang ada. Dalam halaman yang ke-255 ini, tuan-tuan sekalian akan bertemu dengan kisah Nabi Musa ya, dibawakan pada ayat nombor 5, ayat nombor 6 ya, dan kemudian disambung lagi 7, 8 tersebut. Mungkin kita nak baca dahulu kepada ayat yang ke-5 dahulu, kemudian kita nak bersama dengan Ustaz Safri untuk melihat mengapa Nabi Musa ni kalau ikut daripada garis masanya lahir ataupun hadir selepas Nabi Ibrahim. Ini surah Ibrahim, mengapa tidak Nabi Ibrahim dahulu yang muncul di dalam surah ini, tetapi Nabi Musa. Kita baca dahulu ayat nombor 5 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom kita bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-5 sebelum kita tadabbur bersama dengan Ustaz Safri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar, banyak bersyukur. Mungkin Ustaz Safri boleh mencerahkan kisah Nabi Musa pula yang mendahului dalam surah ini berbanding dengan nama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni awal lagi. Apakah pelajaran yang boleh kita ambil di sebalik kisah Nabi Musa memulakan surah Ibrahim ini, Ustaz? Masya-Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang pertama itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa hebatnya perjuangan Nabi Musa alaihi salam menghadapi umat pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirundung dengan kedukaan, bagaimana menghadapi umat pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah Nabi Musa alaihi salam
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-inqaz untuk menyelamatkan manusia daripada zulumat ila nur, maka Nabi Musa alaihi salam juga tujuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan manusia daripada zulumat ila nur. Begitu juga nanti kita menengok bagaimana Ibrahim alaihissalam dan perjuangan mereka baginda memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kemudian dan surah ataupun ayat ini juga Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, artinya untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan nilai-nilai kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam agar mendapat pengajaran bagaimana baginda menghadapi umat manusia, iaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga, kisah Nabi Musa terletak dalam surah Ibrahim ini juga rupanya membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghadapi umat, dan ini merupakan salah satu contoh bagi kita juga bagaimana para perjuangan para rasul dahulu, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, sehingga baginda Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bergelar ulul azmi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Musa, seperti nikmat yang sangat hebat iaitu diselamatkan daripada Firaun. Kemudian selepas mereka di padang pasir, mereka dinaungi oleh awan. Kemudian tidak ada makanan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wa salwa, kemudian diberikan minuman. Ini merupakan adalah ayyamillah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahai umat Muhammad, Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat dan nikmat yang sangat banyak. Maka wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang sangat hebat diberikan oleh Allah kepada kita? Kita ada Al-Quranul Karim. Maka Nabi Musa berpesan kepada umat dia, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Safri ya. Maksudnya apabila awal ini bercakap tentang Nabi Muhammad, patah sedikit, kembali balik kepada Nabi Musa, patah lagi lebih awal Nabi Ibrahim, itu susun galurnya. Dan kalau kita yang baca Ustaz ya, nampak gayanya bila kita baca ni, kita flashback balik kepada Nabi Muhammad dan kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Pasal ada orang kata Ustaz ya, Nabi Ibrahim tu lama sangat kan, tak relevan kan. Dibawakan Nabi Musa, jauh juga. Nabi Muhammad jauh juga. Sebenarnya kalau nak kira jauh tak jauh, semalam pun jauh sebenarnya kan. Tetapi kita tahu bahawa kita ada susu galur yang sama seperti mana Ustaz Safri nyatakan tadi. Dan lebih daripada itu, Nabi Musa bersama kaumnya ada banyak nikmat yang diberikan pada umat. Di Mekah itu banyak nikmat, datang Rasul, ada Kaabah, adanya legasi Nabi Ibrahim. Tetapi kalau tidak disyukuri segala nikmat ini, yang disyukuri hanyalah kurma ataupun air zam-zam semata-mata, maka itu akan mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak teruskan dengan halaman 257 ya, 257. Ada perkataan sultan ya, ada perkataan sultan pada ayat yang ke-11. Kita baca dahulu ayat ini bersama Ustaz Tirmizi sebelum kita nak memahami apa maksud sultan yang sebenar-benarnya, untuk kita sama-sama fahami bagaimana dalam kerja dakwah ataupun kehidupan kita. Ayat 11 muka surat 257 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. Kita berpindah pada ayat yang ke-11 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Kepada kamu, tetapi Allah memberi kurniaan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak layak bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu bisultan, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya kepada Allah sahaja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dalam ayat ini respon nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum ini, bukan sekadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi rasul-rasul sebelum ini bila dicabar oleh kaumnya, ya, datangkanlah suatu mukjizat, ya, datangkanlah ayah, fatuna bisultanin mubin, datangkanlah sultan pada ayat yang ke-10. Dan kali ini dijawab oleh rasul-rasul ini bahawa sebenarnya kami ini tidak mampu, kan, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah, kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan Ustaz Safri dalam ayat-ayat, ya, yang ada dalam al-Quran, kalau kita merujuk pada al-Quran Ustaz, ya, ada perkataan ayah, ada yang berkaitan dengan mukjizat, ada kaitan dengan sultan. Dalam ayat ini, dalam surah ini, pengulangan perkataan sultan tu ada beberapa kali. Jadi kita nak sama-sama memahami, tapi bukan sekarang, ya, kita berehat dahulu. Kita akan mendengar jawapan daripada Ustaz Safri, apa maksud sultan dan apa kaitan dengan kita pada tahun ini. Kesan kalau kita dapat sultan, kalau kita maksudkan itu mukjizat, itu al-Quran, macam mana orang yang ada mukjizat itu pada dirinya, dia sama banyak berinteraksi dengannya, dengan orang yang tidak berinteraksi dengan sultan. Kita akan dapati jawapannya insya-Allah. Bila kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. Tidakkah kamu memerhatikan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yakni benar. Jika Dia menghendaki, nescaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Sadaqallahul azim. Ayat ini benar-benar menginsafkan kita untuk sama-sama kita muhasabah diri kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia ceria dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Petikan saya baca tadi daripada ayat 19 muka surat 258, kerana ada lagi dialog-dialog, perkataan-perkataan yang untuk kita belajar pada hari ini. Ustaz Fas. Ya, alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 19 ini hadir selepas Allah mengingatkan kepada orang-orang yang kufur kepada Tuhan, Ustaz, ya, iaitu amal mereka, istilahnya amaluhum, maksudnya banyak amal-amal mereka yang kita nampak dia sembahyang, dia berderma, dia buat baik kepada semua orang, tetapi Allah kata ia seperti karamadinistaddat bihir rih, ya, iaitu seperti debu yang berterbangan. Kerana apa? Kerana asas kepada segala perkara ini adalah buat kerana Allah, ya, buat kerana pencipta yang suruh, bukannya kerana kita rasa kita nak buat, kita buat sahaja.
Ini sebagai adab sebagai seorang hamba, dan Allah menyatakan pada ayat 19 sebentar tadi, suruh tengok Ustaz ya. Suruh tengok kepada penciptaan langit dan bumi ini, bil haq itu maksudnya ada tujuan. Dengan kebenaran, kebenaran itu maksudnya tujuan kita dijadikan semua ini ada tujuan. Tujuannya apa? Agar jangan sampai kita ini kufur, tidak bersyukur. Dan Allah kata kalau Allah nak, boleh je Allah ganti sahaja makhluk baru menggantikan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila cakap Allah boleh gantikan tapi Allah tak gantikan, itu maksudnya apa? Allah bagi peluang kat kita Ustaz. Ya, Allah bagi peluang, suruh tengok balik macam mana pengurusan Allah amat hebat pada awan. Maka kita pun belajarlah mengurus baik-baik kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Uruslah elok-elok ya. Bukannya kita tengok dapat cantik kepada matahari, nampak cantik pokok ya, nampak cantik kepada buah mangga, hasil yang kita dapat manfaat, tetapi tidak diperhatikan. Inilah yang kita baca daripada ayat 19 ya, cikgu-cikgu sains ya bila mengajar alam semesta Ustaz ya, kalau boleh bawakan sampai pelajar memahami al-haq. Ya, bukan sekadar bila tengok matahari, okey ada cahaya matahari, fotosintesis, kemudian ada mineral campur, kemudian masuk oksigen menghasilkan karbon dioksida. Yang itu okey, tetapi kita nak tahu mengapa Allah jadikan amat kemas Ustaz ya, amat kemas, agar bila dah tahu perkara tersebut, jagalah pokok elok-elok. Kan, bukannya ditarah ataupun merosakkan lagi, khawatir ya apa Allah bagi peluang itu tidak kita hargai. Jadi kita nak melihat kepada perkara ini bersama dengan Ustaz Safri sebentar tadi, sultan ya yang kita baca daripada ayat 11. Apa maksud sultan sebenarnya Ustaz? Pasal dalam surah ini beberapa kali perkataan sultan dan ada beberapa kali perkataan biiznillah ataupun biizni rabbihim. Itu ekstra sikitlah kalau Ustaz boleh tambah kan. Jadi sultan beberapa kali itu apa maksudnya? Kalau ada penerangan mengapa surah ini banyak istilah biiznillah ataupun biizni rabbihim, bersama Ustaz Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Sangat indah bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kalimat sultan. Kalimat sultan ini asal dia salita, sebanyak 39 kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi sangat menarik lagi, Allah ulang dalam surah Ibrahim ini ada 3 kali, iaitu pada ayat 10, ayat 11 dan pada ayat 22. Dan tambah lagi menarik, masya-Allah, subhanallah, ayat yang 10 dan 11 Allah letakkan perkataan situ bisultan, dan pada ayat yang ke-22 Allah letakkan min sultan. Ada perbezaan yang sangat menarik daripada segi bahasa. Bila diletakkan di situ huruf ba, artinya ada tufidul ilsaq, artinya menyatu. Artinya sultan, kalau kita perhatikan segi makna, salita artinya tajam perkataan ataupun fasih, dan salita juga diartikan hujah ataupun sultan hujah, dalil ataupun kuasa. Banyak dia punya makna sesuai dengan penempatan ayat-ayat tersebut. Jadi satu keindahan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita perhatikan dalam Mu'jam Al-Faz Al-Quran Al-Karim, bila yang dikaitkan dengan huruf ba ataupun bercantum dengan huruf ba diulang sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Di antara dia di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya di sini adanya kuasa dan ilmu pengetahuan. Jadi menariknya pada ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan pada ayat ini an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Sangat menarik. Pada ayat-ayat yang lain menyebutkan bisultanin mubin. Di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan bahawasanya kekuasaan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mukjizat itu bisultan, melekat yang sesuai dengan para nabi dan tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang bukan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
itu meletakkan ada di sultan. Tetapi walau macam mana pun mukjizat itu khusus untuk para nabi, namun para nabi tidak berhak memberikan mukjizat itu melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pergerakan, ucapan dan dakwah yang disampaikan oleh para anbiya, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala berpandukan Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sangat menarik lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan sebuah hadis. Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah hasan, tapi Albani mengatakan hadis ini sahih. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatul haq atau kalimatul adl inda sultanil jair. Artinya perkataan Al-Quran menggunakan perkataan sultan. Punya hadis Nabi SAW ada juga menyebutkan tentang perkataan sultan. Maksud dia dari Abi Sa'id al-Khudri telah bersabda Rasulullah SAW, jihad yang paling afdal adalah mengatakan kebenaran atau keadilan di hadapan pemimpin yang zalim. Sangat menarik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala satu keberanian mampu menyatakan kalimatul haq, satu kebenaran di depan sultan jair, sultan yang zalim. Jadi ada kaitan dia, perkataan sultan ini banyak ia punya maksud. Ada mengatakan dia adalah hujah sebagai dalil dan sebagai kuasa, dan juga salah satu ilmu pengetahuan dan juga perkataan yang membawa sesuatu perkataan yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan ataupun fasih. Jadi ketika para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sultan juga, itu adalah mukjizat. Namun para nabi atau para rasul tersebut tidak ada hak untuk memberikan mukjizat melainkan biiznillah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Safri ya, menjelaskan tentang istilah sultan sebentar tadi, iaitu satu hujah yang kuat Ustaz ya, dan semua ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana juga kalau dalam surah Al-Isra kita akan baca nanti bila Allah kita berdoa kan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultan itu, hujah yang kuat itu hanya datang daripada Allah, pertolongan Allah Subhanahu taala. Inilah yang diajar berkali-kali di dalam surah Ibrahim, di mana rasul selalu bergantung kepada Allah. Kita juga ketika nak mengeluarkan ya kegelapan kepada jalan cahaya untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, semuanya kita kena bergantung betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita yakin bahawa kalau kita tidak bergantung kepada Allah ataupun kita fokus kepada manusia, itulah yang disampaikan pada ayat 22. Ada orang kata, ustaz ya, saya ni lemah kan. Saya ikut awak ni, saya jadi follower awak ni pasal awak kan kuat kan. Rupa-rupanya kuat dan sombong dua perkara yang berbeza. Kita kena sentiasa bergantung pada Allah yang maha kuat, Al-Azizil Hamid. Kerana kalau kita bergantung kepada manusia pasal dia hebat ataupun pasal dia ni dipuji orang, saya pun ikut kepada dia, itu menyebabkan seseorang itu boleh menjadi orang yang zalim, sebagaimana dalam ayat yang ke-22. Jadi kalau kita dapat fokus kepada perkara ini, inilah asasnya bagaimana nak pastikan kita ini objektif, tepat dalam kita hidup seharian. Asasnya kalimah thayyibah. Kita baca ayat 24-25, perumpamaan yang amat indah yang kita ingin dengar perkongsian sedikit daripada Ustaz Safri sebentar lagi. Jom kita baca ayat 24-25 kalimah thayyibah. Silakan Ustaz. Baik, terus membaca pada ayat 24-25 surah Ibrahim, muka surat 258 dan 259. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar sentiasa ingat. Ayat ini hadir selepas Allah menceritakan tentang peristiwa di akhirat berkaitan dengan asy-syaitan, ya, syaitan. Dan mungkin Ustaz Safri boleh sentuh sedikit, syaitan dalam ayat ini sebenarnya syaitan ini adakah di kalangan jin ke, daripada kalangan manusia ke, yang katanya tadi kamu buat apa ikut aku kan, aku ajak je kan, adakah yang jin yang maksudnya dalaman kita sahaja, ataupun memang ada manusia yang juga dimaksudkan sebagai syaitan? Sebelum kita melihat kepada perumpamaan yang indah berkaitan dengan kalimah thayyibah ini, silakan Ustaz Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangat indah apabila kita bercerita tentang Al-Quranul Karim, ada perkataan syaitan. Kalau mengikut daripada Ibnu Katsir, syaitan di sini adalah dimaksudkan iblis. Tapi kalau kita lihat daripada asal daripada perkataan syaitan itu adalah syaitana, artinya menjauhi dan menyalahi, dan syaitan ini juga termasuk iblis dan orang-orang yang jahat. Jadi kalau manusia mempunyai ataupun memiliki perangai seperti perangai syaitan, sebab apa? Mereka ini sombong, mereka ini mengajak kepada kejahatan, membisikkan kepada manusia perkataan-perkataan yang tidak baik dan mengajak manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang seperti ini disebutkan kasyaitana. Mereka memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Menariknya ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya kita kena berhati-hati dengan rayuan godaan syaitan. Sebab nanti bila saat-saat kita mengikuti apa yang diajak oleh syaitan, kita melakukan suatu keburukan demi keburukan, maka apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala akan menghukum seseorang itu jauh daripada matrud, artinya terjauh daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini sangat menarik, bila seseorang itu beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Apabila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita jauh daripada syaitan. Wa iza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kemudian innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Menarik, pada surah An-Nahl ini juga disebutkan pada ayat 90, pada ayat 99 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu laisa lahu sultan, bahwasanya syaitan ini tidak ada sedikit pun kekuasaan. Pada ayat ini sangat menarik, tidak diletakkan min sultan, tidak diletakkan bisultan, sebab syaitan sedikit pun tidak akan memiliki sesuatu kekuasaan untuk mengubah keadaan manusia kepada sesuatu perkara yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu garis besar kepada kita bahwasanya syaitan itu tidak akan dapat menggoda manusia, iaitu siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan dapat mengganggu. Jadi inilah yang Allah nak ingatkan kepada kita, wahai manusia,
wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhilah perbuatan-perbuatan yang mengundang bisikan-bisikan syaitan. Bila perbuatan kita, ucapan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan kita jadi ucapan tayyib. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi oleh Ustaz Tirmizi, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini bila perkataan indah ini keluar apabila seseorang itu sudah tertinding oleh syaitan. Syaitan tak boleh masuk, tak boleh menghasut mereka, maka setiap perkataan mereka keluar adalah perkataan-perkataan yang baik. Sebagian ulama tafsir mengatakan kalimatut thayyibah ini adalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sebagian ulama mengatakan juga perkataan la ilaha illallah. Artinya, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila la ilaha illallah terpatri dalam hati kita, adakah kita akan mengatakan sesuatu perkataan yang tidak baik? Artinya, mafhumnya, bila seseorang itu mengeluarkan perkataan yang tidak baik, cercaan, menghina dan sebagainya, berarti secara garis besarnya adalah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka sedang digoda oleh syaitan ini. Bahkan mereka adalah memiliki sifat syaitan ataupun kasyaitana, mereka seolah-olah menjadi syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat amat memberikan kesan dalam kehidupan kita, sebab Allah memberikan perumpamaan kalimatut thayyibah. Allah bagi perkataan simple saja kepada kita. Pokok yang ada di hadapan kita, bukan Allah sebutkan langit luas, kita jauh daripada pandangan kita. Allah bagi sebuah ataupun sepohon pokok yang ada di hadapan kita. Wahai manusia, fikirkanlah pokok tersebut, pokok yang baik akan memberikan hasil yang baik. Artinya mafhum mukhalafah dia, kalau pokok itu tidak baik, maka dia tidak akan menghasilkan kebaikan. Jadi perkataan baik itu akan dapat memberikan infak kepada orang lain. Bila seseorang itu tidak mampu mengatakan perkataan yang tidak baik, berarti syaitan telah menggoda mereka dan syaitan masuk ke dalam diri mereka. Fali'azubillah, na'udzubillahi min zalik. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Safri menjelaskan tentang kalimah thayyibah tadi Ustaz ya, agar kita perjuangkan. Kalau kita kata tidak ada ilah kecuali Allah, maksudnya kita cari perkataan Allah, Quran yang kita baca setiap hari. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita dengan kalimah thayyibah bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Safri Zain yang bersama pada hari ini untuk mencerahkan halaman 255 hingga 259. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala membina diri kita, keluarga kita tuan-tuan dengan kalimah thayyibah, menghasilkan pohon-pohon yang indah bermanfaat kepada seluruh dunia. Caranya bagaimana? La ilaha illallah itu kita ikut cakap Allah itulah yang kita belajar setiap hari dalam My Quran Time, dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, kempen membanyakkan lagi usaha-usaha Al-Quran kalimah thayyibah ini dimasukkan, disiram pada setiap individu, sehingga apa yang berlaku, ahli keluarga kita akan menjadi pohon yang menjulang ke langit, memberi manfaat pada setiap musim. Kita bertemu lagi pada siaran esok, dan pada malam ini ulangan, dan juga pagi esok InsyaAllah bermula 1 Ogos pada ulangan pada waktu malam, bukan lagi pada jam 11 tetapi pada jam 10 malam. Kita doakan agar tuan-tuan terus istiqamah dan jaga keselamatan, kesihatan tuan-tuan ya. Bagi tuan-tuan yang sudah pun mendaftar vaksin, hari ini ada yang dalam perjalanan, kita ucapkan selamat maju jaya. Moga-moga Allah terus lindungi kita semua, terus kita dapat bersama
selamat di dunia, selamat sampai ke akhirat sana insya-Allah. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.